Assalamualaikum sekali lagi. Hello? Tolong respon korang. Ya cikgu. Ya cikgu. Suara cikgu okey Jelas tak? Jelas cikgu, jelas. Okey. Untuk kod 4.2 ni bab yang terakhir kita untuk tahun ini tengah satu iaitu 4.2 kod arahan HTML. Okey, apa itu kod arahan HTML? Okey, singkatan untuk HTML ni ialah apa? Hypertext Markup Language. Okay, kod arahan HTML di-type menggunakan aplikasi Notepad dan disimpan dengan sambungan .html. Masa save tu, save kena letak belakang dia .html. Contohnya file kamu nama dia ialah bunga. Bunga kena .html ataupun htm. htm sahaja. Okay. Surah ambil nota, jangan dengar saja. Tulis dalam buku nota. Okey, melakar papan cerita. Papan cerita ataupun storyboard. Kan kita nak buat apa-apa macam storyboard ni biasa sangat kita dengar kalau buat animasi. Dalam animasi, dia ada storyboard dia. Okey, macam tu jugalah dengan HTML ni. Papan cerita ialah siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin dalam laman sesawang. Okey, cikgu percaya kamu semua pernah masuk blog kan? Tengok blog orang ataupun ada blog sendiri. Okey, dalam blog tu apa yang ada pada paparan blog tu? Okey, dia ada tajuk, betul tak? Dia ada tajuk besar dia, kemudian dia ada ruangan untuk komen, kemudian ada ruangan untuk kamu nak update apa-apa. Dia ada macam tu. Itu adalah kita panggil dia punya papan cerita dia lah. Kena ada benda-benda macam tu. Kena faham apa yang nak ditunjukkan kepada pembaca. Okey, langkah untuk melakar papan cerita ialah pertama sekali ialah kita kena buat apa? Kumpul. Nak buat storyboard ni pertama ialah kita kumpul semua maklumat yang dikendaki. Okey, kita nak buat cerita pasal apa? Kita nak buat cerita pasal apa? Jadi kita kumpul dulu maklumat berkaitan dengan cerita tersebut. Okey. Yang kedua ialah susun maklumat mengikut topik. Okey, contohnya, contoh pertama tu kamu nak buat ialah tajuk dia ialah tempat-tempat menarik di Malaysia. Contohnya tempat-tempat pelancongan terbaik di Malaysia. Okey, B, susun maklumat mengikut topik. Okey, yang pertama mungkin kamu nak buat itu topik besar dia. Kemudian ada topik-topik lain. Mungkin kamu nak cerita tentang faktor menjadi tarikan. Faktor tempat tu menjadi tarikan ataupun destinasi tempat tersebut, destinasi ataupun kedudukan tempat tersebut. Lepas tu sasaran pelancong yang macam mana, macam itulah. Lebih kurang berkaitan, maksudnya cari maklumat yang berkaitan dengan tempat pelancongan tu. Cari maklumat. Yang kedua ialah kumpul, susun maklumat tersebut. Yang ketiga, tentukan tajuk utama, tajuk besar dia tu, kemudian tajuk kecil dan isi kandungan. Setiap tajuk kecil dia tu pastikan adalah isi kandungan dia tu. Yang keempat, rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okey, struktur maklumat maksudnya kamu nak sampaikan maklumat itu dalam bentuk yang macam mana? Struktur maklumat. Kadang-kadang kita suka dalam bentuk grafik. Kadang dalam kena combine grafik, teks ataupun video, audio. Dan pautan laman sesawang. Okey, kita sediakan pautan untuk pengguna pergi ke laman sesawang lain yang berkaitan untuk mencantikkan lagi ataupun menginteraktifkan lagi kita punya blog page kita tu page kita. Okey. Yang kelima, reka bentuk struktur menu. Okey, menu tu kita nak dipilih macam mana? Pilihan struktur menu tu. Menu tu kan menu.
Okay, bila kamu pergi ke menu lah, tajuk atas, kemudian bawah dia tu dia ada pilihan-pilihan kepada pengguna, itu kita panggil menu. F ataupun yang keenam ialah rancang rupa dan reka bentuk laman. Okey. Kalau kita buat tempat-tempat pelancongan, mestilah kita nak background yang macam mana. Ataupun kita nak bentuk figure ataupun bentuk nak macam mana. Kalau pelancongan ni biasanya orang nak tempat yang laut, tepi pantai, macam itulah. Jadi kita kena letak background yang sesuai dengan tajuk tu. Okey, seterusnya lakarkan aliran pautan bagi ke semua laman dalam tapak sesawang. Aliran pautan. Nanti kita akan jumpa ada beberapa jenis aliran pautan bagi laman kita tu. Okey, aliran pautan. Okey. Okey, cikgu teruskan. Lagi cikgu akan tanya soalan. Cikgu. Ya. Ulang balik slide sebelum tak ada salin yang G. Okey, G. Cepat. Lakarkan aliran pautan bagi ke semua laman. Ataupun kalau cikgu tak sempat nak tanya soalan, mungkin cikgu akan minta kamu snap nota yang kamu salin. Okey, seterusnya ini adalah contoh page, contoh laman kita tu, laman. Contoh kat sini. Okey. Kat sini ada, ini page kita. Yang ni lah kita panggil sebagai tadi ni storyboard tu, storyboard. Company logo, contohnya ada logo kat sini. Kemudian ada banner besar kat sini. Banner tu maksudnya tajuk lah, highlight untuk kita punya page kita tu. Kemudian home, service, about us, contact ni kita panggil apa? Menu lah. Ni kita panggil menu. Okay, dan yang ni adalah dia punya content dia lah. Content dia. Kemudian ada image lagi kat sini. Okay, bawah tu dia ada apa? Bawah tu dia ada footer dia tu. Okay. Banner, kemudian home, menu, about us, apa semua ni. Semua ni menu lah. Kemudian ada header tajuk dia. Kemudian yang ni content dia, iframe ni, image, kemudian footer. Ini ikut untuk nak design kamu punya storyboard ni terpulang pada masing-masing. Tak semestinya cara ni sahaja yang betul. Ikut kreativiti masing-masing. Macam mana kamu nak memperlihatkan kepada orang page kamu tu. Setakat ni okey? Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Tak ada apa pun. Yang pertama tadi kita tengok apa? HTML tu kan. HTML adalah singkatan untuk apa. Yang kedua tadi kita tengok cara-cara untuk menghasilkan papan cerita tu. Okay, ini adalah papan cerita. Ya. Yang heading kan, heading 1, heading 2. Heading 2 tu memang ada 2 ke? Okay, heading tu maksudnya font dia. Nanti kita tengok heading tu. Tak. Dia heading 1, heading 2. Lepas tu bawah tu heading 2 lagi. Yang tu heading 3. Siapa heading 2 juga? Heading 2 tu maksudnya dia font yang sama. Font heading 2 juga. Okay, nanti kita tengok lagi. Bagus soalan tu. Okay, tag dalam HTML. Okay, dalam HTML ni kamu kena tahu beberapa tag dia lah. Ataupun yang kita panggil benda ni kita kena tak boleh ubah. Tu kita panggil kod arahan tu. Maksudnya kod yang difahami oleh komputer ni. Okay, contohnya macam HTML. Kita tak boleh tukar hati kita nak tukar jadi bahasa Melayu. Contohnya head ni kita nak tukar jadi kepala ke, tak boleh. Sebab komputer faham head. Komputer faham head saja. Kod arahan ni. Okay. Kat sini dia bagi 4 saja. Sebenarnya ada banyak lagi.
Kita tengok 4 ni dulu. Yang pertama ialah tag nah. Yang pertama ialah HTML. Tag ini akan memaklumkan kepada pelayar web bahawa dokumen ini adalah file jenis HTML. Okay. Dia kena letak HTML. Okay. Dia ada dua. Satu HTML macam ni. Satu lagi dia ada slash HTML ni. Okay. Untuk slash ni adalah di bahagian dibuka. Kalau ada slash ni maksudnya adalah penutup. Buka tak ada apa. Yang kalau tutup dia ada slash. Okay, macam tu jugalah head ni. Head dan head ni. Head tu kalau kita faham maksudnya kepala lah. Kepala duduk di bahagian atas. Bahagian atas itu. Tag ini adalah bahagian kepala atur cara HTML. Okay. Kemudian title. Title ni untuk tajuk. Dia ada dua juga sama lah. Satu untuk buka dan satu lagi untuk tutup. Nampak cursor cikgu tak? Nampak kan? Nampak cikgu. Okey. Tag ini jika diisi akan memaparkan tajuk dokumen HTML. Okey. Tajuk dokumen HTML. Okey, yang seterusnya keempat ialah body. Okey, body sama buka dan kalau ada slash ni maksudnya adalah tutup. Tag ini adalah bahagian kandungan file HTML iaitu kandungan dokumen seperti teks, image, pautan dan sebagainya. Okay. Kadang-kadang tu nak letak video ke ataupun animasi ke boleh. Okay. Okay, paragraph headings dalam HTML lah. Tadi kawan-kawan tanya tentang headings tu kan. Okay, ini adalah contoh nah. 1, 2, 3, 4 ni sampai 15 ni adalah dia punya line dia saja. Nak bagi kita tak clear dulu lah. Line yang keberapa semua tu. Okay, yang pertama ialah kita kena letak HTML. Okay, maksudnya ni adalah file HTML. Sepanjang nombor 1 sampai 15 ni adalah file HTML. Jadi kena ada buka ke atas sekali dan tutup di bahagian bawah sekali. Okay. Yang kedua ialah head. Okay, head ni adalah bahagian atas. Bahagian atas. Bahagian atas, okay, sampai nombor 6 ni bahagian atas. Bahagian atas tu ada apa? Ada title. Okay, title part 0.2.2. Tajuk dia ialah teks. Teks lah. Teks akan keluar ambil. Okay, kemudian okay, nombor 8 ni peline, center, pelbagai size heading. Okay, pelbagai size heading. P tutup balik. Okay, P ni ialah buka dan P ni ialah tutup. Cikgu tak tahu dia silap tu dia ke ada align pula. Align. P align center nah. Patutnya cikgu baca pula. P align center. Maksudnya dia nak letak dalam keadaan center. Okay, yang ni P buka dan ini adalah P tutup nah. P tu untuk paragraph nah. P tu adalah paragraph. Mana dia tersedia. Okay. Kemudian ada A1. A1 ni untuk heading 1 nah, heading 1. Okey, A1 dan dia akan tutup. Nah, A1 buka, ni A1 tutup. Maksudnya teks dia ialah heading 1 atau H1. Ini adalah teks dia. Heading 1 atau H1. Okey, H2 pula heading 2 atau H2. Heading 3, heading 4 dan sampai heading 5. Okey, heading ni macam kalau kita tulis dekat Word tu, Microsoft Word, dia adalah macam font lah, font. Maksudnya heading 1 ni font dia besar. Paling besar heading 1. Dan heading 5 font paling kecil. Font paling kecil. Okey, biasanya tujuan kita membezakan font ni besar kecil ni adalah terutama bahagian kita nak membezakan dari segi tajuk dengan konten lah. Kita tulis tajuk mesti font dia lebih besar. Biasanya kita guna contohnya heading 1 ni untuk tajuk. Kemudian ada subtajuk. Subtajuk heading 2 maksudnya kecil sikit. Dan konten dia, kandungan dia mungkin kita letak heading 4 atau 5. Maksudnya dia lagi
kecil. Tu tujuan heading ni adalah untuk membezakan font. Okay, kemudian body dia tutup body ni sepanjang 7 sampai 14 ni. Ni semua ni adalah body dia. Dan last kali HTML tu semua sekali. Okay, ini adalah cara nak menulis arahan HTML. Okay, cikgu nak tanya nak tulis kat mana ni? Kalau kamu nak buat page ni, kamu nak kena tulis kat mana? Notepad. Notepad dalam komputer kamu ada notepad, tulis kat situ. Biasa guna tak notepad? Dok. Lepas ni kamu kalau ada komputer tu, tengok balik komputer, cari notepad. Notepad tu untuk kita tulis teks. PC boleh cikgu? PC boleh? PC, boleh. Komputer lah, PC ke laptop ke. Okay. Yang ni adalah hasil dia. Hasil dia akan jadi macam ni. Pelbagai size heading. Ni pelbagai size heading. Nampak tak? Align sama dengan center, maksudnya dia duduk dekat tengah. Okay. Heading 1 ni besar. Heading 2, heading 3 sampai heading 5 ni yang paling kecil. Okay. Ni hasil dia. Ni yang kamu buat dekat notepad. Contoh. Okey. Contoh lagi ni. Contoh lagi. Okey. HTML. Head. HTML daripada atas sampai bawah sekali penutup dia. Maksudnya ni semua adalah file untuk HTML. Head. Head bahagian atas dia. Tajuk dia apa? Paragraph heading. Okey, kemudian pergi ke body. A1, laman pengajaran mata pelajaran asas sains komputer. A1 ni paling besar font ke paling kecil? Paling besar. Paling besar lah. A1 paling besar. Lepas tu ada P. P tu apa? Paragraf . Kemudian ada H3. H3 ni maksudnya font H3 heading 3 tu sederhana lah dia punya font. Dia ada teks dia kat sini iaitu melalui laman web ini anda akan diajar bagaimana membina paragraf dalam kod HTML. Okey, tutup. Kemudian buka balik. P balik . P ni untuk buka balik. Di akhir pembelajaran anda dapat menghasilkan paragraf mengikut keperluan anda. Tu H3, tutup. Ni H3. Tutup. Okey, P. Tutup balik. Okey, H5 ni adakah anda berjaya membina paragraf anda? Okey, body tutup balik dan HTML tutup balik. Dia contoh hasil. Okey, ni hasil dia. Okey. Laman pengajaran pembelajaran asas sains komputer. Okey, yang ni kita guna H1 tadi ni. Okey, melalui laman web ini anda akan diajar bagaimana membina paragraf dalam kod HTML. Okay, nampak tak? Dia akan pergi ke paragraf yang kedua. Dia ada selang-selang kat sini ni yang kita guna P tadi tu. Di akhir pembelajaran anda dapat menghasilkan paragraf untuk keperluan anda. Nampak tak? Beza dia punya font dia tu. Cikgu pergi laju nak publish untuk hari ni juga. Okay, banner, frame dan menu. Okay, banner tu ingat banner tu adalah bahagian atas. Okay, frame dia bahagian frame ialah bingkai. Berikut menerangkan bahagian banner, menu, frame dan laman sesawang KPM. Okay. Ini contoh KPM punya frame, page lah, page. Yang pertama adalah banner. Banner ni adalah dia letak logo kat sini. Kemudian ada menu. Semua ni menu lah ni. Nak yang mana? Tapi kedai pun kan dia akan tunjuk banyak pilihan. Okey, nak yang mana? Itu kita panggil menu. Okey, frame ialah bingkai yang kita gunakan dalam page kita tu. Bingkai tak semestinya satu, dia boleh jadi banyak bingkai dalam satu-satu page tu. Okey, banner boleh dibina mengikut langkah berikut. Okey, nak buat banner tadi tu yang ada logo KPM tu. Macam mana nak buat banner? Yang pertama ialah kamu perlu muat turun logo yang diinginkan. Download logo.
Yang kedua, simpan fail dalam bentuk logo.jpg. JPG ni apa dia? .jpeg ni Image. format untuk image JPEG. Logo.jpeg. Okay, C, typekan kod arahan asas HTML. Okay, nak typekan dekat mana? Notepad typekan dekat notepad. Typekan banner dalam tag title. Okay, macam biasalah, kod arahan asas dia tu maksudnya apa? Arahan asas dia ialah yang pertama sekali HTML. Yang kedua ialah head. Yang ketiga ialah baru title Title, typekan banner, kena tulis banner ni. Banner, lepas tu banner ni banner buka, yang ni ada slash ni maksudnya banner tutup. Dalam tag body. Faham tak? Maksudnya macam ni. Kamu tulislah kat mana-mana. Atas sekali ialah HTML. Lepas HTML apa? Head. Lepas head apa? Body. Title Okay, lepas title baru body. Lepas body banner. Lepas body banner. Typekan kod arahan. Kod arahan dia ialah ni. Image source. IMG SRC. Image source. Kena tulis macam ni juga. Tak boleh tulis ayat yang panjang ke ataupun nak tersilap. Tersilap pun kamu tulis IMG STR pun dia tak jadi juga. Dia akan silap juga. Sebab yang ni kod arahan. IMG SRC sama dengan dalam kurungan logo.jpg. Maksudnya kamu sedang memanggil file yang kamu save tadi ni. Logo JPEG ni. Ke dalam banner. Lepas kita tulis banner, baru kita tulis image source ni. Image source logo.jpg. Okay. Klik file save as dan pilih folder HTML saya. Okay, HTML saya ni maksudnya kamu punya nama folder tu. Nama folder tu ialah HTML saya. Serta tukar nama dokumen kepada banner.html dan save. Okay. Faham tak cakap tu? Faham cikgu. Ni cara kita nak, macam mana kita nak masukkan logo dalam page kita. Masukkan logo. Lepas tu, lepas image source ni masuk banner, image source, lepas tu banner balik lah. Banner untuk tutup balik. Lepas tu body tutup balik, title tutup balik, head tutup. Dan last sekali apa? HTML, tutup HTML. Tutup ataupun slash HTML. Okay, lepas tu klik file save as. Lepas kamu type semua tu dalam notepad tadi tu, kamu save. Save as dalam folder, ikutlah folder apa yang kamu nak ikut, boleh. Serta tukar dokumen kepada namakan dia, rename balik jadi banner.html dan save. Okey, frame terdiri daripada ruang melintang dan ruang menegak atau gabungan kedua-duanya. Okey, frame tu bahasa Melayu apa? Rangka. Bingkai kan? Bingkai. Bingkai. Okey, frame tu ialah bingkai. Macam mana bingkai yang kita nak? Okey, frame terdiri daripada ruang melintang dan ruang menegak atau gabungan kedua-duanya. Yang kita tengok tadi ni, awal-awal tadi ni yang dia buat petak-petak tu, itu petak-petak tu adalah frame. Nampak tadi kat storyboard tu? Itu adalah frame nama dia. Yang tadi ada heading tu. Frame yang ada heading tadi tu. Okay, itu adalah frame. Okay, frame ni ada dua jenis, sama ada melintang, sama ada kita nak buat semua melintang ataupun semua menegak, ataupun kita nak gabung melintang dan menegak. Boleh. Bagi frame melintang, okay, cara nak buat ni. Salin.
Bagi frame melintang ataupun tag rows ni digunakan dalam tag dia apa dia? Nama dia frame set. Nah, tag dia ialah frame set. Contoh. Dia bagi contoh kat sini. Jadi kena ada lah, tetap kena ada sebab okey, kalau benda tu adalah kod arahan, dia kena ada tanda ni. Tanda kecil daripada dan besar tutup, buat tutup tu. Okey, frame set rows. Rows ni maksudnya kita nak buat secara melintang rows, sama dengan 40 dan 40%, koma 60% tutup balik. Tutup kata. Tutup kata balik. Maksudnya kat sini ialah apa? Kita nak buat frame set rows ni. Rows tu tak melintang-melintang tu. Melintang. Kamu nampak cikgu tak dalam ni? Tak ada kan? Kenapa tak ada cikgu di situ kan? Kamera ke cikgu? Nampak tak cikgu? Tak, nampak pulau. Itulah yang kan. Kamera cikgu on je. Salah teknikal tu. Okay. Maksudnya frame set rows ni kita buat secara melintang. Melintang kan melintang. Kalau menegak ni tegak macam pokok nyok tu. Sekarang ni melintang. Melintang. Okay, melintang 40-60 tu bermaksud 40% atas dan 60% bawah. Maksudnya atas kecil ke bawah kecil? Atas. Bahagian atas ataupun kita panggil frame atas lagi kecil berbanding dengan frame bawah. Dia buat wajaran 40-60. Okay. Dua bingkai melintang dibahagikan. Okay, peratusan ruang melintang untuk bingkai. 40 atas, 60 bawah. Bagi frame menegak ataupun kita panggil tag post. Post ni singkatan untuk kolom lah. Digunakan dalam tag frame set juga. Okay, kita panggil, kita kena tulis macam ni pula. Frame set post. Post ni untuk kolom lah. Sama dengan, okay, yang ni memang mana pula star-star ni. Okay, star-star ni bermaksud pembahagian dia sama banyak. Ketiga-tiga bingkai memiliki lebar yang sama panjang. Okay, sekarang ni kita nak bina 3 kolom. 3 kolom itu menegak lah. 1, 2, 3. 3 yang menegak tu yang mempunyai lebar yang sama. Star tu maksudnya lebar sama dia punya nilai. Ya. Kenapa yang melintang dia ada persen, yang menegak dia guna bintang? Okey, terima kasih soalan tu. Sebenarnya dia bagi contoh yang melintang tu. Contoh yang melintang tu, jika kita nak bahagikan frame tu berbeza. Nilai yang berbeza. Maksudnya kita nak atas tu kecil, bawah besar. Sebab tu kita guna percentage. Faham tak? Dan yang bawah untuk kolom tu disebabkan kita nak sama besar. Jadi kita guna star saja. Nak guna sama besar. Okay? Boleh saja star nak digunakan dalam rows pun boleh. Percentage nak digunakan dalam kolom pun boleh, tak ada masalah. Ini contoh saja. Faham yang adik kan? Faham. Faham, bagus tak tanya, tak faham tanya. Menu menggunakan tag seperti NAV. NAV tu singkatan untuk navigasi iaitu mentakrif pautan pengemudian. Yang kedua B iaitu UL ni ataupun UL buka iaitu tutup mentakrif senarai tak tertib. Cikgu pun tak ingat apa maksud dia tu LI ni. Dan yang C tu pula LI mentakrif senarai item. Okay. Salin lah. Okay. Yang kedua tu menu boleh dibina mengikut langkah berikut. Typekan kod arahan HTML. Basic tu lah HTML hit semua kan. Typekan menu 1 dalam tag title. Dan klik save as menu1.html. Okay. Sebab dia namakan sebagai menu 1.
tukarkan menu 1 kepada menu 2 dan simpan sebagai menu 2.html. Maksudnya kamu akan copy menu 1.html tu, buka file tersebut, kemudian save sebagai menu 2.html. Begitu juga untuk menu 3 dan menu 4. Klik file, save as dan pilih folder HTML serta tukar nama dokumen kepada menu.html dan save. Okey, sekarang ni dia ada 4 menu. Dia bagi contoh 4 menu. Maksudnya sekarang ni kamu ada berapa file? Ada 4 file HTML yang berbeza. File HTML yang berbeza, iaitu menu 1, menu 2, menu 3 dan menu 4. Kamu perlu hasilkan 4 file HTML yang berbeza. Namakan dia sebagai menu 1, yang kedua menu 2, yang ketiga menu 3 dan yang keempat menu 4. Belakang kena ada .html sebab dia adalah file HTML. Okey. Faham tak yang tu? Ya. Kemudian last sekali Ella buat apa? Klik file, save as dan pilih folder HTML saya serta tukar nama dokumen kepada menu.html dan save. Yang ni pula kamu pergi dekat folder yang kamu buat awal-awal tadi ni, HTML ni, maksudnya file lain pula ni, file yang pertama tadi ni, dan namakan dia sebagai menu.html. Yang ni kalau bercakap macam ni memanglah siapa yang imajinasi tinggi tu memang dapat. Tapi kalau yang ni sikit tu, terus sikit lah kamu nak bayangkan. Tapi cuba harap kamu semua imajinasi tinggi lah. Sebab kalau kita nak buat amali ni, susah sikit dalam keadaan yang macam ni. Yang pertama, tak semua orang mampu. Tak semua orang ada kemudahan komputer ni. Okay, cuba harap kamu faham lah. Okay. Ini notepad. Ni adalah notepad. Kamu nak hasilkan page nanti ni, kamu perlu guna notepad ni lah untuk kod arahan untuk bina kod arahan tu. Okay, yang pertama ialah HTML, head, title, menu. Okay, yang ni okay, sekarang ni kamu bayangkan kamu sudah ada 4 file HTML dalam folder HTML saya tu. Folder HTML saya tu, dalam tu ada 4 file menu yang berbeza-beza tu. Menu 1, menu 2, menu 3 dan menu 4. Faham tak kat tu? Boleh bayang tak kat tu? Hello? Hello? Ya, cikgu. Dengar dah apa cikgu cakap tadi? Ya, cikgu. Dengar cikgu. Bayangkan Dengar. apa yang cikgu cakap tu, kamu boleh bayangkan tak? Dalam folder Sikit, cikgu. Samsung ni siapa? Tak ada nama. Okay, dalam satu folder, folder tu nama dia ialah HTML saya. Lah ni kamu lukis dalam buku nota kamu tu, tulis HTML saya. Dalam HTML saya tu, folder tu, dalam tu ada file apa? Satu, menu 1.html. Yang kedua ada menu 2.html. Yang ketiga ada menu 3.html. Dan yang keempat ada menu 4.html. Ada berapa file semua? 4 file dalam HTML saya tu, dalam folder HTML saya tu. Okay, dan ada satu lagi menu ataupun file utama dia. File utama dia nama apa? File utama dia ialah menu.html. Menu.html. Sekarang ni kita berada di file menu.html. File utama tu. Dan daripada file ni kita nak cuba panggil
ataupun nak cuba letakkan empat menu tu sebagai pilihan pengguna. Okey. Faham tak kat tu? Okey, tengok sini. Faham. HTML, head, title. Title dia adalah menu head tutup head tutup. Okay, body dia adalah apa? NAV, UL, LI. Okay, LI dia apa dia? HREF. Okay, ni adalah kod dia kod arahan dia. Sama dengan menu dalam kurungan menu1.html, which is file kita yang ada dalam folder HTML tadi tu. Dia tulis balik nama file yang ada dalam folder tu. Okay, menu 1 dia namakan sebagai menu 1. A tutup MI. Okay. Maksudnya bila pengguna masuk, ada hasil dia. Tak ada hasil tu. Maksudnya bila pengguna masuk, dia akan jumpa apa? Bila pengguna masuk dalam page menu ni, dia akan nampak menu 1. Pilihan dia ialah menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Bila dia klik kat menu 1, dia akan pergi ke menu 1.html file ni. Bila dia klik, ya? Kan kalau dia tulis kat atas tu menu 1, dia akan naik menu 1. Kalau tulis benda lain? Okey, contohnya menu 1 ni dia berkaitan dengan bunga contohnya macam tu. Lepas tu dia tulis kat menu 1 ni bunga. Macam tu kan? Ya. Boleh. Dia klik okey, contohnya menu 1 ni pasal bunga. Menu 2 ni tentang binatang. 3 ni tentang rumah. Jadi dia namakan kat sini bunga. Yang ni dia namakan binatang. Yang ni dia namakan rumah. Boleh. Kena letakkan 1, 2, 3, 4 tu. 1, 2, 3, 4. Yang ni ke? Ya. Yang ni sebagai dia nak mudahkan kita nak bezakan menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Bila kamu nak namakan rename dia sebagai bunga, tak perlulah 1, 2, 3, 4 tu. Dah beza dah. Bunga, satu bunga, yang kedua binatang, memang lain lah. Kalau bunga pun ada jenis bunga 1, bunga 2, dia kena bezakan, kena ada nombor lah. Tujuan dia apa? Ni untuk memudahkan, tak bagi pengguna celaru lah. Cikgu. Kalau yang menu 1.html tu kan, kalau tak bubuh 1, 2, 3, 4 tu boleh? Okey, kita kena namakan lah. Yang ni, okey, sebab apa dia tulis 1, 2, 3, 4? Sebab dia ada 4 file yang nama menu, semua menu. Dia nak bezakan dengan meletakkan 1, 2, 3, 4. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Tapi kalau dia nak rename sebagai benda lain, contohnya menu 1 ni dia nak tentang bunga kan. So bunga.html, binatang.html, macam tu. Faham tak? Okey, faham. Faham lah. Ni dia tulis menu ni sebab dia nak mudahkan kita lah untuk beza. Dia bezakan dengan nombor ni. 1, 2, 3, 4. Okay, tambahlah LI untuk HREF ni untuk menu 4. Okay, lepas tu dia tutup UL, dia tutup navigasi, dia tutup body, tutup HTML. Okay, faham tak kat tu? Faham, cikgu, faham. Faham lah? Tinggal laju ni. Okay, pautan teks dan image dalam HTML. Okay, dalam kamu punya page, cikgu senang sebut page lah supaya kamu dapat faham. Page tu maksudnya kamu bayangkan page lah. Bila bayangkan kan, page tu maksudnya muka hadapan bagi apa-apa laman di internet tu. Okay, untuk pautan teks
dalam HTML. Okey. Pautan teks dan image. Sekarang ni pengguna yang tadi ni kan, menu 1, menu 2, menu 3. Menu iaitu pautan ke fail yang lain. Yang ini pula ialah pautan untuk ke laman sesawang yang lain dalam internet. Image nah. Okey, pautan teks dan image bertindak sebagai navigasi dalam laman sesawang yang sama atau beberapa laman sesawang dalam tapak sesawang sama ataupun berlainan. Okey, kadang-kadang kita nak minta pengguna ataupun bagi pilihan kepada pengguna untuk pergi ke page kita juga. Daripada page kita ke page kita juga. Dan ada setengah lagi daripada page kita kepada laman sesawang lain. Contohnya kita buat cerita tentang sekolah kita. Kemudian kita sediakan satu pautan link pautan tu link sama. Sediakan pautan untuk sebab dia ada sekolah, jadi kita linkkan kepada PPD contohnya. Linkkan kepada JPN. Maksudnya kita ada link tu untuk memudahkan pengguna lah. Navigasi. Okey. Langkah-langkah membina pautan teks dalam HTML adalah seperti berikut. Okey, typekan kod arahan asal HTML, typekan kod seperti berikut. Sekejap kita tengoklah berikut tu. Dan klik Save As untuk menyimpan. Okey, contohnya dia nak HTML, title, href ni sama dengan http. Ni kalau kita nak pergi ke pautan orang lain. Nak pergi ke pautan orang lain, jadi kita dalam kurungan kita type kan address tersebut dan kita tulis kat sini jenis tarian di Malaysia, Iaitu pautan teks yang kita gunakan dalam page kita untuk ke laman web tersebut. Yang ada dalam page kita tu ialah yang mana? Yang dalam kurungan ni ke ataupun yang ni? Di luar kurungan ni. Dalam tutup kata ni, buka dan tutup kata ni ialah address untuk link tersebut. Address untuk link tersebut. Address untuk page tersebut. Tapi jenis tarian di Malaysia ni ialah teks yang kita tulis dekat page kita tu. Jenis tarian di Malaysia tu adalah apa? Teks yang kita tulis di page kita tu. Tajuk ke cikgu? Tajuk ke cikgu? Adi? Yang tu tajuk ke? Yang jenis talian di Malaysia tu? Oh, bukan tajuk, link. Contoh dia? Link tu maksudnya kalau kamu pergi kat internet kan, dia ada macam ada garisan warna biru tu. Ya. Itu kita panggil link. Okay, maksudnya dia akan dipaut ke laman web. Dia akan dipaut ke web HTTP IKN Zulkifli ni. Jenis tarian di Malaysia ni adalah link ataupun teks bagi link. Pautan jenis teks yang kita gunakan untuk page kita. Oh, jangan cikgu, kalau nak dapat link tu search jenis tarian di Malaysia tu lah. Maksudnya bila pengguna pergi ke page kita, dan dia nak tahu jenis tarian di Malaysia, kita tak sediakan di page kita tu. Jadi tapi kita sediakan link kepada dia untuk pergi ke page orang lain. Tu maksud dia. Okay, cikgu faham. Ini adalah link yang kita sediakan kepada pengguna kita untuk dia pergi ke page kawan ni. Okey, faham? Faham cikgu, faham. Oh, ada typo sikit kat sini A ni. Lepas A ni bukannya tanda soal tutup. Dia tutup juga. Tutup. Typo sikit. Okey.
Okey, yang ni pula langkah membina pautan imej dalam HTML adalah seperti berikut. Okey, yang ni pula, yang tadi ni kita guna teks, sekarang ni kita nak guna image. Okey, nak guna image, kita macam tadi juga kita image source lah, kita ambil image source tu daripada mana? Contohnya zapin.jpg ni ialah apa? Image kan? Ya. Image yang kita simpan dalam komputer kita tu lah. So kita nak panggil dia untuk masukkan dalam, untuk ada dalam page kita tu. Jadi nanti akan keluar image zapin tu dalam page kita. Kemudian pengguna perlu klik kat situ sahaja untuk nak tahu tentang tarian Malaysia tu. Tekan image tu dan dia akan pergi ke web ni. HTTP Tarian Malaysia 2019.com. Faham tak? Ni kita panggil pautan jenis image. Yang tadi tu cikgu pautan jenis teks lah. Yang ni pautan jenis teks. Jenis teks. Teks ni adalah jenis tarian di Malaysia. Yang ni pautan jenis image. Kena tekan image zapin.jpg dulu. Okey dah? Cikgu, yang teks dan image tak ada ah? Dua-dua sekali? Ya. Mana boleh dua-dua sekali? Tak boleh. Mana boleh dua-dua sekali? Dia salah satu je lah. Nak tekan image ke nak tekan teks. Tak boleh dua sekali. Okay, memasukkan image dalam HTML. Okay. Memasukkan image ni macam yang dah disebut sebelum ni pun, image source saja kan. Tulis image source sama dengan dalam kurungan ni adalah file image tersebut, nama file bagi image tersebut. Kemudian dia tulis alternate zapin, style dia punya, ni ketinggian dia lah. Ketinggian dan lebar dia. Yang kita nak. Okay, ni lebih lanjut lagi lah. Setakat tahu. Okay, pull down menu dalam HTML. Pull down tu kan ada yang akan klik ke akan keluar blue bawah tu kan. Okay, yang tu pull down lah. Pull down menu turut dikenali sebagai drop down menu, drop down list dan drop down box. Teks yang terlibat dalam membina pull down menu ialah tag apa? Select. Select untuk menghasilkan pull down menu. Lepas tu ada lagi satu tag option. Tag option dimasukkan dalam tag select untuk menunjukkan jenis pilihan yang ada. Select dulu baru option. Pull down menu boleh dibina mengikut langkah berikut. Tekan kod arahan asas HTML. Okey, masukkan tag select dalam tag body. Tekan kod seperti berikut. Okey ni. HTML head title. Okey, P buah kegemaran saya dan tajuk dia. Body, select. Okey, ni cara lepas body ni, bawah body ni adalah kita nak hasilkan pull down menu. Okey, select option value sama dengan mangga option. Okay. Select. Cikgu. Okay, option dia Ya. Kenapa mangga tak ada dua? Kenapa mangga ada dua? Ya. Okay, mangga ni ialah mangga yang ada dalam page kamu. Ni. Mangga ni adalah perkataan yang ada dalam page kamu. Mangga ni pula value dia. Value bagi pilihan tersebut. Dengan menu dalam pilihan tersebut. Kamu tengok kalau duduk di luar daripada, nampak tak apa panggil apa ni tutup, buka dan tutup kurungan bersegi ni. Kalau dia duduk di luar dia macam ni adalah perkataan yang akan terpapar di page kamu. Terpapar dalam page kamu. Tetapi kalau yang ada dalam kurungan ni, ini adalah kod arahan. Kod arahan HTML. Boleh beza tak?
Contohnya Boleh, yang ni. boleh ke? Cikgu sekali lagi cikgu. Contohnya buah kegemaran saya ni kan, dia duduk di luar kurungan, nampak tak? Dia ada kurungan tak buah kegemaran saya? Ada. Tak ada kan? Okey, bila tak ada, maksudnya dia akan terpapar di page kamu. Maksudnya dekat sini pun sama lah. Mangga ni ada kurungan tak? Tak ada kan? Bila tak ada, dia akan terpapar. Bila yang duduk dalam kurungan ni, dia tidak akan terpapar. Dia hanya kod arahan sahaja. Cikgu, mangga tu dia terpapar sebagai apa? Terpapar sebagai pilihan. Option. Okey, ulangi tag option untuk 5 jenis buah yang lain seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, contoh lain. Tadi mangga. Sekarang ni rambutan, ada manggis, ada durian, ada langsat. Ada 5 jenis pilihan dalam pull down button ni. Pull down menu. Pull down menu. Dekat tu okey? Faham? Faham cikgu, faham. Tunjuk. Klik file save as untuk simpan dokumen. Okey, dah selesai dah untuk button pilihan lah. Pilihan dah siap, pautan pun dah tengok tadi. Sekarang ni kita nak tengok ruang komen pula. Dalam page kita, kita nak sediakan satu ruang komen untuk pengguna komen lah. Bagi komentar tentang page kita tu. Macam mana cara nak buat? Okey, ruang komen bertujuan untuk membolehkan pengunjung memberi maklum balas. Okey, ini adalah kod arahan dia. Form, method sama dengan post. Komen, paragraf dia. Text area name, comment ID sama dengan komen. Tutup balik text area. Okey, okey. Banyak-banyak ni, banyak-banyak kod arahan yang dalam kotak ni, yang mana yang akan terpapar dalam screen, dalam page? Submit, hantar. Submit. Submit tu duduk dalam kurungan kan? Yang terpapar kat sini, komen lah. Komen ni sebab dia tidak ada kurungan. Okay, input type sama dengan submit, value sama dengan hantar. Oh, cikgu. Hmm. Yang tak ada kurungan, yang tu lah yang akan terpapar dekat skrin. Ya. Okey. Okey, kat sini dia ada keterangan sini. Tag form membenarkan ruang komen disediakan pada pelayar web. Okey, form tu. Tag text area digunakan untuk mengisi teks panjang. Text area tu untuk teks yang panjang. Kemudian tag input. Input pula membolehkan pengguna menghantar input yang dimasukkan. Di mana input tu? Sorry dah. Okay, mengesan ralat. Langkah untuk mengesan ralat pada atur cara. Okay, mengesan ralat. Bila kita dah buat dah, kita type kat mana? Kita type kod arahan ni kat mana? Notepad kan? Notepad. Okay, langkah untuk mengesan dia yang pertama ialah kita lepas kita type, kita save. Save dalam file HTML, maksudnya nama dia, belakang dia kena ada .html. Lepas tu kita uji lari dia. Uji lari macam mana? Maksudnya kita klik balik file yang kita save tu. Klik balik, uji lari atau cara yang dibina. Bandingkan laman sesawang yang dipaparkan oleh pelayar web dengan apa yang dijangkakan kena pasti ralat. Okay, bila kamu klik balik file yang kamu save tu, barulah kamu akan nampak ada point tak kena. Maksudnya apa yang kita nak tak keluar kat situ. Maksudnya dia ada ralat lah. Dia adalah ralat. Teliti semula kod arahan. Okey, bila jadi macam tu, kamu kena patah balik, tengok balik kod arahan. Kod arahan lah, salah kat mana. Baiki ralat pada atur cara HTML. Itu je lah proses dia.
uji lari yang pertama, yang kedua bandingkan apa yang dipaparkan dengan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, teliti semula kalau ada ralat, teliti semula kod arahan, tengok balik kod arahan. Dan yang keempat, baiki ralat. Okey, membina laman sesawang yang interaktif. Cikgu ambil masa lebih ke ni? Lebih sikit masa ni. Sabar tunggu saya habis. Okey, membina laman sesawang yang interaktif. Ringkasan langkah-langkah untuk membina laman sesawang interaktif ialah pilih topik dan tajuk laman sesawang. Kumpulkan maklumat. Okey. Ini patutnya kena buat ni. Band 6 tapi tengok je lah. Macam ni lah caranya. Bila dah selesai semua tu, pertama sekali contohnya cikgu kata, okey, kamu perlu hasilkan satu laman sesawang interaktif. Okay. Satu page lah, page macam blog tu. Jadi kamu nak kena guna HTML yang kita belajar tadi, nak kena apply balik semua ni. Yang pertama sekali ialah kamu kena pilih, kena pasti tu tajuk ataupun topik untuk laman sesawang kamu tu. Sebab apa kena tahu tajuk yang pertama? Sebab kita nak perlu cari maklumat yang berkaitan dengan tajuk tersebut. B tu, kumpulkan maklumat. Yang ketiga, lancarkan perisian aplikasi Notepad. Make sure dalam komputer kamu ada Notepad tu. Yang keempat, layari laman sesawang yang telah dibina. Okey, lepas kamu dah buat kod arahan dalam C tu, dalam Notepad tu kamu dah buat kod arahan. Lepas tu kamu save as .html lah, file kamu dalam bentuk .html. Lepas tu, maksudnya kamu layari. Kena ada internet lah. Tak ada internet tak boleh buka lah. Sebab dia adalah laman sesawang. Okay, kemudian jika ada masalah, ada ralat, kamu perlu baiki. Layari internet, muat naik file, lawat tapak sesawang yang telah siap dibina. Itu sahaja nak untuk hari ni. Okey. Jadi kalau kamu ada soalan boleh tanya cikgu, PM cikgu lah. Nak tanya sekarang ni. Kau ada yang nak tanya sekarang, ada tak? Ataupun biasanya kamu buat dulu latihan baru kamu nampak kat mana yang kamu kurang arif. Okey. Jadi sama sekali untuk band 1 dan band 2, kehadiran kamu hari ni pun ada yang kurang dah sikit apa. Untuk nak pastikan kamu hadir, kamu kena snap satu saja satu page sahaja nota kamu. Sebagai buktilah kamu hadir untuk kelas hari ini. Faham tak? Hantar kat cikgu. Page PM cikgu. PM cikgu. PM cikgu. PM satu saja, sekeping je, jangan hantar sampai 5-6 keping gambar. Satu keping gambar nota kamu yang kamu kutip sepanjang kelas kita hari ini sebagai bukti kehadiran kamu. Untuk band 1 dan band 2. Untuk band 3 dan band 4, kamu kena jawab soalan objektif yang cikgu bagi tu. Siapa nak salin soalan boleh, ataupun nak tulis jawapan tu pun boleh, ABCD tulis pun boleh, tak apa. Hantar kat cikgu akan semak bagi balik dan kamu akan buat pembetulan. Band 3, 4 dalam tangan kalau siap. Dan untuk band 5 dan band 6, cikgu ada bagi pilihan untuk yang ada komputer, sila buat kod arahan HTML tu. Dan kalau yang tidak ada komputer, kamu jawab soalan kena pasti ralat tu. Okay? So setakat itu dahulu kelas untuk hari ini. Terima kasih semua yang join, ramai juga hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Hmm.